Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم أما بعد. Muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita sambung kembali pengajian kita bicarakan tentang fiqh solat jamaah ataupun kita namakan sebagai pedoman imam dan makmum. Kita telah berada di hujung-hujung kitab kita. Kemungkinan sekali lagi barangkali khatamlah, ataupun kalau laju dibaca malam ni, silap malam ni khatam, tapi rasanya mungkin tak sempat malam ni. Mungkin minggu depan selesai kitab kita ni insya-Allah. Kita sekarang ni sedang membicarakan tentang tajuk solat Jumaat dan kita berada pada tajuk subjudul syarat-syarat khutbah. Kita telah membaca syarat-syarat khutbah itu, ada 7 syarat khutbah. Sekarang kita berada pada halaman 176. Sebelum kita sambung syarat yang kelima itu, kita imbau kembali syarat-syarat khutbah sepintas lalu yang kita telah baca pada minggu lepas. Yang pertamanya, khutbah kena dilakukan pada waktu zuhur. Yang keduanya, dilakukan sebelum menunaikan solat Jumaat, kita dah huraikan. Kemudian, hendaklah dalam keadaan berdiri jika khatib itu tidak ada uzur. Hendaklah dalam keadaan berdiri. Kemudian kena ada duduk di antara dua khutbah itu. Kalau khatib tak duduk di antara dua khutbah itu jadi tak sah. Kecuali kalau khatib itu uzur tak boleh duduk pula. Ada orang tak boleh berdiri, ada orang tak boleh duduk, kan? Uzur tak boleh duduk. Contohnya tak boleh duduk pasal apa? Pasal dia disimenkan kaki dia, bagi contoh, tak boleh nak melipat, tak boleh nak duduk. Jadi kalau ada uzur tu lain ceritalah. Baik. Kemudian suci daripada hadas dan najis. Sebagaimana syarat dalam solat juga. Orang yang baca khutbah tu dia mesti ada wudu, dia mesti bebas daripada hadas besar dan hadas kecil, dan dia mesti bebas daripada adanya najis pada tubuh badan dan pakaiannya. Yang itu yang kita telah baca pada minggu lepas, pada pertemuan yang lepas. Sampai ke syarat yang kelima itu suci daripada hadas dan najis. Kemudian kita akan sambung perbincangan suci daripada hadas dan najis itu pada muka surat 176 yang akan kita bacakan pada malam ini insya-Allah. Yang ini kita akan sambung. Baik. Pada muka 176 perenggan yang kedua itu kita terus baca, yang dimaksudkan dengan suci daripada najis ialah najis yang tidak dimaafkan, sama ada berada pada tubuhnya atau tempat dia berkhutbah atau pada barang yang dibawanya, seperti pedang atau tongkat yang di bawahnya terdapat najis, atau barang yang dibawa itu diletakkan di atas najis, maka tidak harus dia memegang barang itu. Dia juga tidak harus memegang bucu mimbar yang terdapat najis pada bucu yang lain. Jika dia memegang dengan tangannya tempat yang ada najis itu, batallah khutbahnya. Dan jika dia memegang di tempat yang suci daripada tempat yang ada najis itu, sekiranya tempat yang dipegang itu tertarik dengan ditariknya, maka batallah juga khutbahnya. Dan jika tidak tertarik dengan ditariknya, maka tidaklah membatalkannya. Ini maksud suci daripada najis ni bukan setakat pada tubuh badan si khatib itu sahaja. Bahkan apa yang dia pegang pun mesti tidak ada najis.
Contohnya dia pegang tongkat. Tongkat tu jangan kena ada najis pada tongkat itu. Ataupun tongkat itu jangan diletakkan pada tempat yang bernajis. Ataupun kalau dia pegang kepada bucu mimbar. Bucu mimbar yang bernajis pun tak boleh. Kalau kena tangan dia kena najis, memang tak sah khutbah itu. Ataupun di bucu mimbar itu ada sesuatu yang dia pegang boleh tertarik dengan sebab ditariknya. Mimbar ni tak tertarik lah. Kalau mimbar macam ni kita pegang tak tertarik lah dengan sebab kita tarik. Contohnya kalau ada sesuatu benda di mimbar itu, contohnya kita sejadah kan yang kita letak kat situ kan, dilapikkan sejadah atas bucu mimbar itu, contoh. Lalu kita pegang dia. So bila kita pegang dia, kalaulah dengan sebab kita tertariklah sejadah itu, berarti di hujung sejadah itu ada najis. Di tempat kita pegang tak ada najis. Tapi oleh kerana kita pegang, kalaulah kita tertarik sekali yang di hujung itu, maka dengan sebab itu tidak sah khutbah, berarti dia seperti menanggung najis, membawa najis juga. Itu. Jadi sama macam dalam keadaan kalau solat lah. Sama macam dalam keadaan kita solat. Kalau ada pada tubuh kita, pada pakaian kita itu najis, maka tak sah solat kita. Ya, begitu jugalah. Kalau najis itu yang kita bawa tertarik dengan sebab bila kita pegang dia bergerak, walaupun tempat yang kita pegang itu tidak ada najis, tapi di hujungnya ada najis. Tapi dengan sebab kita pegang, kalaulah kita tertarik dia pun tertarik sendiri, tertarik sekali. Maka itu juga menyebabkan tidak sah khutbah kerana kita dikira sebagai menanggung ataupun membawa najis. Baik. Kemudian syarat seterusnya ialah menutup aurat. Sama macam dalam sembahyang. Khatib mesti menutup aurat. Walaupun hukum menutup aurat adalah wajib sekalipun, ketika bukan berkhutbah, namun kewajipan semata-mata bukanlah bererti ia menjadi syarat bagi sesuatu perkara. Oleh itu perlulah dijelaskan tentang pensyaratannya ketika berkhutbah. Dalam hal ini menutup aurat untuk dikira sahnya khutbah hanya disyaratkan kepada khatib sahaja dan tidak disyaratkan kepada pendengar. Maksudnya memanglah tutup aurat ni bukanlah dalam khutbah saja, di luar khutbah di mana-mana pun kita wajib menutup aurat. Tetapi bila disebutkan syarat ini ialah syarat bagi nak mengesahkan khutbah itu. Oleh kerana itu syarat itu hanya disyaratkan kepada khatib untuk sahnya khutbah dan sah secara langsung sahnya jemaah itu. Manakala bukan khatib, makmum jemaah, kalaulah mereka waktu khutbah itu tak tutup aurat, solat Jumaat dia sah juga, tapi masa solat tu syaratnya dia tutuplah. Tapi perbuatannya menyingkap aurat itu tetap berdosa. Perbuatannya menyingkap aurat itu tetap berdosa, tapi tidaklah sampai menyebabkan solat Jumaat dia nanti tak sah. Itu. Tapi makmum khatib waktu dia baca khutbah itu tak boleh terdedah aurat dia. Kalau terdedah aurat dia, maka tak sah khutbah, sekaligus kalau tak sah khutbah, Jumaat pun tak sah juga. Itu keadaannya. Manakala pendengar, orang yang mendengar khutbah itu tidak disyaratkan menutup aurat. Jangan salah faham. Tidak disyaratkan kalau untuk menjadikan sahnya Jumaat itu. Tapi menutup aurat itu memang wajib dalam keadaan mana sekalipun. Jadi kalau kata pendengar itu dia tak tutup aurat, maka dia berdosa dengan sebab dia buka aurat. Cumanya tidaklah dengan sebab dia buka aurat itu sampaikan Jumaat itu tidak sah. Bila dia sembahyang nanti dia tutup aurat, maka sah sembahyang. Kalau waktu sembahyang pun dia buka aurat juga, sembahyang tak sah lah, kan? Baik. Itu. Dan tidak disyaratkan kepada pendengar. Itu maksud dia. Mana pendengar yang mendengar khutbah tu kalau dia buka aurat dia berdosa, tapi lepas tu kalau dia sembahyang dia tutup aurat, solat itu sah. Syarat yang ketujuh, syarat khutbah yang ketujuh, meninggikan suara sekadar dapat didengar oleh 40 orang yang disenaraikan bilangan yang sah mendirikan Jumaat. Jadi suara khatib itu hendaklah sekira-kira dalam 40 orang yang sah Jumaat itu semuanya dapat dengar. Kalau setakat dapat dengar, dia saf yang pertama saja, saf pertama tu baru ada 20 orang, bagi contoh,
di belakang yang selebihnya, yang saf pertama je suara tu dapat dengar, maka tak sah khutbah itu. Jadi dia kena angkat suaranya sekira-kira didengar oleh 40 orang yang sah Jumaat itu. Walaupun tak pakai mikrofon. Zaman sekarang ni pakai mikrofon memang boleh dengar lah kan. Jadi kalau kita tak pakai mikrofon, cara Ustaz cakap ni, kalau anggap tak ada mikrofon, jumlah yang kita ada dalam surau ni insya-Allah boleh dengar kan. Maknanya janganlah sampai rendah sangat sekira-kira sampai ke tahap berbisik yang sekira-kira dia mendengar diri dia sendiri dan orang yang dekat dengannya sahaja. Kalau begitu tidak sah, kerana orang yang jauh tidak boleh mendengar. Itu syarat yang ke-7. Kemudian syarat seterusnya untuk sahnya khutbah, 8 dan 11 itu gabung sekali. 8 hingga 11 itu digabungkan sekali. Selain daripada 7 syarat yang telah disebutkan, ada beberapa syarat lain yang disebutkan dalam kitab Asy-Syarqawi 'ala Tahrir, iaitulah syarat ke-8 iaitulah mualat, berturut-turut, iaitulah antara rukun-rukun khutbah itu dibaca berturut-turut. Khatib seorang lelaki, syarat seterusnya khatib itu mesti seorang lelaki. Memanglah yang jadi khatib itu tak semestinya imam. Dia boleh, kalau khatib orang lain, imam orang lain pun boleh kan. Tetapi biasanya kita khatiblah imam. Biasanya kita buat begitulah kan. Itulah khatib, itulah imam. Kalau khatib orang lain, imam orang lain boleh tak? Boleh kan. Sebab itu syarat dia khatib itu dia kena lelaki. Sebagaimana imam syarat dia kena lelaki. Orang perempuan sah tak solat Jumaat? Sah solat Jumaat, tetapi mereka jadi makmum sajalah. Jadi makmum sajalah. Jadi kalau nak jadi khatib pun tak boleh. Maka khatib itu disyaratkan lelaki sebagaimana disyaratkan kepada imam juga. Kemudian syarat seterusnya itu maknanya ke-8. Ke-8 itu mualat, ke-9 itu lelaki, kemudian ke-10 dibaca dalam kawasan yang ada bangunan-bangunan kediaman. Khutbah itu mestilah dibaca di dalam kawasan itu ada bangunan kediaman. Sama dengan syarat didirikan Jumaat lah. Syarat didirikan Jumaat itu mestilah Jumaat itu didirikan dalam kawasan yang ada rumah-rumah kediaman. Sama ya, kan? Kemudian dan khutbah yang disampaikan didengar sendiri oleh khatib. Didengar sendiri oleh khatib. Maknanya khatib jangan dia seorang pekak lah, dia sendiri pun tak dengar kan. Jadi mestilah khatib itu dia sendiri dapat mendengar khutbahnya. Baik, huraian berkaitan wajibnya berturut-turut, maka dalam kitab Minhajut Talibin oleh Imam Nawawi ada disebutkan iaitu hendaklah ada mualat berturut-turut di antara rukun-rukun khutbah itu dan juga di antara khutbah dengan solat. Makanya di antara rukun-rukun khutbah itu dia kena berturut-turut, habis satu rukun, rukun yang lain. Walaupun begitu, kita dah bicarakan rukun khutbah itu iaitulah puji Allah kan, salawat ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian berpesan supaya bertakwa, kemudian membaca ayat Al-Quran, kemudian doa untuk orang mukmin. Ini 5 rukun khutbah. Walaupun kita katakan syarat dia mesti berturut-turut, tetapi sekiranya diselangi, dipisahkan di antara rukun-rukun itu dengan ucapan-ucapan nasihat, dan itulah yang biasa kita lakukan kan. Itu yang biasa kita lakukan. Rukun tu yang kita baca dalam bahasa Arab, yang kita baca dalam bahasa kita ni ialah ucapan-ucapan nasihat. Itulah yang kita faham, itulah khutbah yang kita faham tu kan. Maka kalaulah diselangi di antara rukun-rukun itu dengan ucapan-ucapan nasihat, maka dia tidak menjejaskan mualat. Tak menjejaskan mualat. Maka tidaklah dikatakan terputusnya mualat disebabkan oleh kita berkhutbah menyampaikan ucapan dalam bahasa kita. Tak terputus mualat itu. Walaupun seperti yang dihuraikan oleh Al-Allamah Al-Qalyubi, namun begitu ucapan-ucapan nasihat yang diselitkan di antara rukun-rukun khutbah itu tidaklah menjejaskannya walaupun ucapan itu panjang pada huruf. Walaupun khutbah itu panjang, tetapi khutbah ini disunatkan diringkaskan. Baik. Jadi kita dapat gambaran
Mualat itu mestilah di antara rukun-rukun khutbah dan di antara khutbah dengan solat Jumaat. Maknanya selepas daripada habis khutbah, mesti kita terus sambung dengan solat Jumaat dan jangan dipisahkan dengan perhentian yang lama. Kalau berhentinya lama, sekira-kira mengambil masa, jarak masa di antara khutbah dengan solat Jumaat itu, kalau kita berhenti lama, sekadar 2 rakaat boleh didirikan tengah-tengah tu, berarti itu telah lebih lama, maka terputus. Tak boleh lagi kita nak buat solat Jumaat, melainkan kita kena mula balik khutbah semula. Tapi kalaulah tidak lama, sekadar kita nak bagi tahu sekarang semua telah masuk, rapat-rapatkan saf, semua tu tidaklah lama dan tidaklah mengambil masa sekadar 2 rakaat, maka tidak mengapa. Oleh kerana itu, di antara khutbah dengan Jumaat itu, imam boleh saja kalau nak panggilkan makmum yang tak masuk lagi, ada ruang kosong lagi, sila masuk-masuk, penuh-penuhkan dulu kan. Maka mengambil masa yang tidak lama, sekira-kiranya tidaklah sampai sama waktu dengan sekurang-kurang 2 rakaat tengah-tengah tu, maka dia tidak terputus mualat. Tapi kalau lama sangat, duk tunggu lama, tunggu apa tak tahulah. Orang yang khatib, imam sebagai contohnya, batal sembahyang, nak pergi ambil sembahyang, lepas tu masuk sembahyang pula, was-was pula tu dalam bilik air, lama nak tunggu. Kalau begitu, sekira-kiranya duk tunggu dia sampai kan, kalau orang nak buat 2 rakaat, yang seringkasnya 2 rakaat, boleh selesai tengah-tengah tu, maka kena buat balik khutbah. Kena mula balik khutbah. Dia kira dia terputus mualat. Baik. Kemudian kita baca seterusnya, hukum berdiam diri ketika khutbah. Kalau orang bersembang masa khutbah, berdosa tak kalau dia bersembang masa khutbah? Baik. Apabila khatib sedang berkhutbah, maka para jemaah disunatkan berdiam diri. Dalam mazhab Asy-Syafi'i, berdiam diri ketika khutbah itu hukumnya adalah sunat. Tetapi jumhur selain dari mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali, haram kalau bercakap-cakap ketika khutbah. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak haram. Sunat berdiam diri ketika mana khatib sedang khutbah. Maknanya makruhlah kalau kita bercakap-cakap. Baik. Apabila khatib sedang berkhutbah, maka para jemaah disunatkan berdiam diri dengan tidak berkata-kata, tetapi tidak haram. Itu dalam mazhab kita tidak haram. Tapi dalam 3 mazhab yang lain haram. Haram bercakap-cakap. Kan? Jadi maka kita ambil jalan yang selamat, al-khuruj minal khilaf mustahab. Keluar daripada perkara yang khilaf itu amat digalakkan. Oleh kerana itu janganlah kita bercakap-cakap ketika mana khatib membaca khutbah. Walaupun kita dalam mazhab Syafi'i itu disunatkan tidak bercakap-cakap, tidaklah sampai berdosa, tapi 3 mazhab lagi berpendapat bahawasanya haram bercakap-cakap. Maknanya bila haram berdosalah. Oleh kerana itu kita ambil jalan selamat. Walaupun dalam mazhab Syafi'i kita tidaklah haram, tapi kita janganlah bercakap ketika mana khatib sedang berkhutbah atau membaca khutbah. Pendapat kedua yang merupakan qaul qadim Imam Syafi'i mengatakan haram. Imam Syafi'i, qaul qadim, sebelum qaul qadim ini dan pendapat yang awal Imam Syafi'i semasa beliau berada di Iraq, beliau memfatwakan haram bagi makmum jemaah ketika mana khatib membaca khutbah bercakap-cakap. Maknanya sama dengan pandangan imam-imam mazhab yang lain. 3 mazhab lagi. Hanafi, Maliki, Hambali, haram bagi jemaah bercakap-cakap ketika mana khatib berkhutbah. Dan Imam Syafi'i pada mulanya pun memberikan fatwa yang sebegitu. Kemudian Imam Syafi'i tarik balik ketika mana dia telah berpindah ke Mesir. Dia tarik balik fatwa itu mungkin berdasarkan kepada dalil-dalil yang dia lebih ijtihadnya, maka dia kata tidaklah menjadi haram. Maka qaul jadid Imam Syafi'i tidak haram. Qaul qadim haram. Jadi kita ambil jalan yang selamat walaupun kita mazhab Syafi'i dan Imam Syafi'i memfatwakan pada fatwa yang barunya tidak haram, tetapi kita ambil jalan yang selamat, jangan bercakap-cakap kerana 3 mazhab lagi mengatakan haram, ya, bercakap-cakap ketika mana khatib sedang berkhutbah. Jadi dalam qaul qadim Imam Syafi'i mengatakan haram berkata-kata dan wajib berdiam diri ketika khatib sedang berkhutbah
dengan berdalilkan kepada firman Allah, wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Itulah dalilnya apabila Al-Quran dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 204, maksudnya wa idza quri'al qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun, apabila Al-Quran dibacakan maka dengarlah akan dia serta diamlah supaya kamu beroleh rahmat. Disebutkan tentang tafsir ayat ini, ianya diturunkan berkaitan dengan khutbah, dan khutbah itu dinamakan sebagai Quran kerana termasuk di dalamnya ayat-ayat Al-Quran. Dalam tafsiran tentang ayat ini, apabila Al-Quran dibacakan hendaklah kamu berdiam diri, turunnya berkaitan dengan apabila khutbah dibacakan. Mengapa disebutkan apabila dibacakan Quran? Walhal dalam khutbah itu ada Al-Quran dan ada selainnya. Kerana di dalam khutbah itu, oleh kerana ada Al-Quran, maka disifatkan dia juga apabila dibacakan Al-Quran maka hendaklah kamu berdiam diri. Maka Imam Syafi'i pada qaul qadim, qaul pendapat pertamanya mengatakan haram, berdalilkan kepada ayat ini. Baik, pendapat yang pertama mengemukakan dalil berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dengan sanad yang sahih daripada Anas bahawa seorang lelaki masuk ketika Nabi sedang berkhutbah. Maksud pendapat yang pertama ni pendapat mazhab Syafi'i yang mengatakan tidak haram berkata-kata lah, kan disunatkan kita berdiam diri. Kenapa? Kerana ada dalilnya, iaitulah ketika mana Nabi sedang berkhutbah pada hari Jumaat, datang seorang lelaki, lalu dia berkata kepada Nabi, bilakah terjadinya kiamat? Nabi tengah duduk khutbah tu, datang seorang lelaki masuk, dia terus tanya kepada Nabi, bilakah terjadinya kiamat? Lalu orang ramai pun mengisyaratkan kepadanya supaya diam, tetapi dia tidak menghiraukannya. Lantas terus mengulangi soalan itu. Kan? Nabi tengah duduk khutbah, datang seorang lelaki, terus dia tanya, wahai Rasulullah, bila kiamat? Kan? Oh, dia terus tanya begitu. Orang lain buat isyarat, diamlah. Buat isyarat kepada dia supaya diam, tetapi dia tak menghiraukan, dia terus saja. Lalu dia terus bertanya soalan itu kepada Nabi, sehingga 3 kali dia ulang soalan itu kepada Nabi ketika Nabi sedang berkhutbah. Tapi Nabi terus menanyakan balik kepadanya. Nabi pun berkata, apakah yang kamu sediakan untuknya? Tidak pula Nabi kata, tak boleh bercakap ketika mana aku sedang khutbah. Nabi jawab balik, Nabi kata kepada dia, apa yang kamu buat persediaan? Kamu tanya tentang bila kiamat, apa persediaan kamu tentang kiamat itu? Nabi tanya begitu saja. Apa yang kamu sediakan untuknya? Lalu lelaki tadi dia jawab, yang aku sediakan ialah cinta aku kepada Allah dan Rasulnya. Kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi pun menjawab, sesungguhnya engkau bersama orang yang engkau cintai. Jadi itu kisahnya. Kisahnya Nabi tidak pula bagi tahu tak boleh bercakap ketika mana aku sedang baca khutbah. Nabi layan dia. Nabi layan dia, apa persediaan yang kamu buat untuk menghadapi kiamat itu? Dia kata tak ada lah persediaan banyak apa, tak ada persediaan yang banyak. Cumanya aku ni cinta kepada Allah dan Rasulnya. Maka Nabi jawab, kamu bersama dengan orang yang kamu cintai. Baik. Bentuk pendalilan yang diambil daripada hadis ini ialah Nabi SAW tidak mengingkari perkataan yang diucapkan oleh lelaki itu. Nabi tak bantah. Itu yang dipegang dalam mazhab Syafi'i, qaul jadi. Imam Syafi'i kata tidaklah sampai haram kalau berkata-kata itu sebab Nabi tak bantah. Orang tu datang tanya ketika Nabi sedang berkhutbah. Nabi tidak mengingkari perkataan yang diucapkan oleh lelaki itu dan tidak pula menerangkan kepadanya kewajipan berdiam diri ketika khutbah. Tidak juga Nabi beritahu, waktu khutbah tak boleh cakap, kena diam. Nabi tak beritahu macam tu. Nabi layan pula tu. Kan? Nabi layan pula tu. Baik. Oleh itu dapatlah dipahami bahawa perintah supaya berdiam diri dalam ayat Al-Quran yang telah disebutkan membawa erti mustahab, yakni sunat, demi menemukan titik pertemuan antara dalil-dalil ini. Jadi berlaku dua dalil yang nampaknya macam bertentangan. Dalil daripada Al-Quran menyebutkan apabila dibacakan Al-Quran maka hendaklah kamu diam. Dan yang dimaksudkan dibacakan Al-Quran itu, ayat itu turun konteksnya berkaitan dengan khutbah. Tapi dalam satu kisah yang lain, bila seorang lelaki masuk ketika Nabi sedang berkhutbah, dia tanya Nabi, bilakah kiamat? Nabi pula tidak mengatakan tak boleh bercakap. Bahkan Nabi layan pula soalan dia. Nabi tanya, apa yang kamu buat persiapan untuk menghadapi kiamat itu? Dia jawab,
hanyalah cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka Nabi layan lagi, kamu bersama dengan orang yang kamu cinta. Oleh kerana itu berlaku pertemuan dalil di antara dua ayat Al-Quran mengatakan kamu kena diam apabila dibacakan Al-Quran, dan khutbah itu di dalamnya dimuatkan Al-Quran. Dan perbuatan Nabi yang tidak mengatakan salah itu menunjukkan bahawasanya hukum berdiam diri semasa khutbah itu adalah sunat. Itu yang cara pendalilan yang dipahami dalam mazhab Asy-Syafi'i oleh Imam Asy-Syafi'i menurut qaul ataupun fatwa jadid, fatwa barunya selepas beliau berhijrah ke Mesir meninggalkan Iraq. Semasa di Iraq dipanggil fatwa qadim ataupun qaul qadim, pendapat lama. Jadi ada pendapat-pendapat baru yang beliau tarik balik, tak sama sebagai pendapat lama, di antaranya itulah masalah ini. Ya, baik. Ketika khatib sedang berkhutbah, orang yang baru masuk harus berkata-kata selagi dia belum mengambil tempat untuk dirinya. Kalau orang yang baru sampai, kemudian dia belum lagi mengambil tempat, lalu dia bersembang-sembang, itu harus tu maksudnya bukanlah satu galakan, tetapi tidaklah sampai kita katakan dia berdosa, itu saja. Bukanlah maknanya dia boleh digalakkan dia bercakap-cakap. Jadi dia baru sampai, selagi mana dia belum duduk, lalu dia bercakap-cakap dengan kawan sambil sembang tu, maka itu harus tidaklah berdosa, tetapi tidaklah digalakkan. Baik. Menurut qaul jadid, itu fatwa baru Imam Syafi'i, diharuskan bagi orang yang baru masuk mengucapkan salam dan orang yang mendengar menjawab salam itu. Harus saja. Maknanya harus ni, buat pun tak apa, tak buat pun tak apa, kan? Kalau orang baru masuk, diharuskan dia mengucapkan salam, tetapi tidaklah digalakkanlah. Sebab apa? Mengganggu konsentrasi orang lain untuk mendengar khutbah itu. Baik. Kemudian dalam mazhab Syafi'i juga disunatkan menyahut zikir orang yang bersin, iaitu mengucapkan ya rahmukallah. Kalau tengah-tengah kita dengar khutbah tu, tiba-tiba ada seorang dia bersin, kan? Lalu dia pun sebut alhamdulillah, kita disunatkan kata ya rahmukallah, tidak menjejaskan fokus kita kepada khutbah, ya. Kalau orang yang bersin tu dia ucap alhamdulillah lah, menurut qaul yang asah. Maknanya kalau kita tengah dengar khutbah, tiba-tiba seorang bersin dan dikata alhamdulillah, kita disunatkan juga kita menyebut yarhamukallah. Baik. Al-Baghawi mensahihkan pendapat yang mengatakan wajib menjawab salam dan disokong oleh An-Nawawi dalam Syarhul Muhazzab, tetapi beliau menyatakan makruh hukumnya memberi salam pada ketika itu. Ada satu lagi pendapat di kalangan ulama mazhab Syafi'i, iaitulah Imam Al-Baghawi, dan juga disokong oleh Imam An-Nawawi, kalau dah orang bagi salam, sebab memanglah asalnya memberi salam itu adalah sunat. Oleh kerana dia bagi salam ketika mana masuk, ketika mana orang sedang berkhutbah. Satu pendapat mengatakan harus kita menjawab salam, satu pendapat kata harus menjawab salam. Imam Al-Baghawi dia kata wajib juga kita jawab salam, wajib juga jawab salam. Maka kita bolehlah nak pegang pada mana pendapat pun. Kalau kita katakan harus, maknanya kalau kita tak jawab pun tidak berdosa. Tetapi satu pendapat lagi Imam Al-Baghawi dan disokong pula oleh Imam An-Nawawi dalam kitab Syarhul Muhazzab, itulah kitab Majmu', kata kalau dah orang bagi salam, wajiblah kita jawab. Cumanya orang yang mula memberi salam itu makruh dia memberi salam, tapi dia bagi salam, kita ni wajib jawab salam. Kan kita tahu pada hukum asalnya memberi salam itu hukumnya sunat, menjawab salam itu hukumnya wajib. Tapi dalam kes khutbah maka ada dua pendapat. Satu kata harus kita jawab salam. Pasal apa? Pasal imam tengah berkhutbah. Satu pendapat lagi Imam Nawawi sokong pendapat ini, dalam kitab Majmu' kata wajib juga kita jawab salam. Jadi terserah kalau kita nak bertaklid kepada mana-mana dua pendapat ini. Kalau kita menjawab salam pun tidak menjadi kesalahan apa-apa. Jadi cumanya orang yang memberi salam itu hukumnya makruh ketika mana khutbah sedang disampaikan. Dalam keadaan biasa disunatkan, ya. Cumanya ketika imam sedang berkhutbah makruh bagi kita memulakan memberi salam. Tapi kalau dia dah bagi salam, maka kita jawablah salam dia. Baik. Jika berdasarkan pendapat yang mengatakan haramnya berkata-kata ketika khatib sedang berkhutbah, namun tidaklah menyebabkan solat Jumaat orang yang berkata-kata itu menjadi batal.
Kalau kita pegang pendapat yang mengatakan haram, itulah pendapat Imam Syafi'i pada qaul qadim. Haram bercakap-cakap kita dalam khutbah. Cumanya solat Jumaat itu tidaklah sampai batal. Cumanya haram berdosa ketika mana dia bercakap-cakap itu. Tapi kalau dia sembahyang, sembahyangnya sah. Menurut pendapat yang asah, melakukan rukun-rukun khutbah itu secara tertib bukanlah syarat, kerana tujuan khutbah itu telah terhasil walaupun dengan tiada tertib, kan. Jadi menurut pendapat yang asah ni pendapat yang kuat dalam muktamad dalam mazhab Syafi'i, rukun-rukun khutbah itu kita dimulakan dengan alhamdulillah, salawat ke atas Rasulullah, pesan supaya bertakwa, kemudian membaca ayat Al-Quran, kemudian berdoa untuk orang mukmin. Kalau ikut tertibnya begitu, kan, mulakan dengan alhamdulillah. Tapi menurut qaul yang asah, kalau dia tak ikut tertib pun masih lagi sah. Kalau dimulakan dengan salawat kata Nabi, kemudian alhamdulillah, kemudian selepasnya pun masih sah. Cumanya eloknya ikut tertib. Ikut tertib sebagaimana yang biasa dibacakan oleh khatib, mulakan dengan alhamdulillah, salawat kata Rasulullah, pesan supaya bertakwa, ayat Al-Quran dan doa. Baik. Habis itu perbincangan tentang syarat-syarat khutbah. Maka kita masuk kepada tajuk seterusnya, itulah sunat khutbah, perkara yang sunatkan dalam khutbah. Baik. Pertama, apakah perkara yang disunatkan dalam khutbah? Disunatkan khatib menyampaikan khutbah di atas mimbar. Maknanya kalau khatib berdiri atas lantai sama tinggi dengan makmum pun tidaklah menyebabkan batal khutbah. Jadi atas mimbar itu disunatkan di atas tempat yang tinggi. Atau di atas tempat yang tinggi, kalaupun tidak ada mimbar, lapiklah kursi. Kan, tempat tu mimbar tak siap lagi, lapiklah kursi, asalkan dia berada di tempat yang lebih tinggi. Sunat, disunatkan berada di tempat yang tinggi. Jika tidak terdapat mimbar, ini bertujuan supaya suara khatib dapat sampai kepada semua manusia. Mimbar itu pula disunatkan berada di sebelah kanan mihrab. Mimbar tu disunatkan berada di sebelah kanan mihrab. Mihrab ni tempat imam lah, tempat imam solat tu. Kalau kanan tu kanan yang macam mana? Iaitulah yang dimaksudkan dengan kanan tu, maksudnya ialah jika imam solat menghala qiblat, maka mimbar itu berada di sebelah kanannya. Maksud sebelah kanan itu ialah kanan ketika mana imam berdiri menghala ke kiblat. Bukan kanan macam saya menghadap tuan-tuan ni. Bila saya menghadap tuan-tuan, kanan sebelah sini. Maknanya kanan itu ialah kanan ketika mana imam berdiri solat tu. Maknanya kanan macam tuan-tuan sekarang lah. Maknanya kalau ini mimbar, ini mihrab tempat imam tu, maknanya disunatkan, bukan makna wajib. Kalau kita mimbar itu di tempat lain pun masih sah lagi, tapi eloknya di sinilah dia punya mimbar dia. Maknanya mimbar itu sebelah dengan imam di sebelah ni. Bila imam solat, di kanan imam itu mimbarnya. Tetapi sesetengah masjid, terutamanya masjid-masjid lama kan, kadang-kadang mimbar kita tengok di tengah-tengah kan. Sah, tetapi dari sudut disunatkan mimbar itu di sebelah kanan imam ketika mana imam berdiri. Baik. Kadang-kadang kita pergi setengah-setengah masjid Islam tu, dia punya tinggi, dunia mimbar tu nak kena panjat beberapa anak tangga, tapi dah buat dah, nak dah dipasang tetap pula tu, tak boleh nak diubah lagi kan. Baca jelah kan. Cumanya kalau kita baru plan nak buat masjid, kita tengok sekarang ni masjid-masjid yang baru kebanyakannya dia standard je, mimbar itu sebelah kanan imam, tidak terlalu tinggi sangat kan. Itu sunat. Yang kedua, apabila khatib telah sampai ke mimbar, bila khatib naik ke atas mimbar tu, disunatkan dia memberi salam kepada orang yang berada di sisi mimbar dan disunatkan dalam keadaan menghadap kepada orang ramai. Itu yang biasa khatib buat tu kan, dia naik dulu, Assalamualaikum warahmatullahi kan, ataupun bagi salam saya penuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dia duduk dulu kan. Jadi naik atas mimbar tu sunat bagi salam dulu kepada orang yang berada berdekatan dengan mimbar itu. Baik. Disunatkan dalam keadaan menghadap kepada orang ramai
apabila telah berada di atas mimbar, iaitu membelakangkan kiblat. Itulah dia bagi salam tu, kiblat di belakang dia, dia menghadap kepada orang ramai dan dia bagi salam kepada mereka. Walaupun di dalam Masjidil Haram di sisi Kaabah, kerana itulah yang dituntut bagi tujuan menyampaikan ucapan. Walaupun khatib itu di dalam Masjidil Haram sekalipun, dia naik ke atas mimbar, dia bagi salam, dia menghadap kepada orang, maknanya Kaabah di belakang dia. Kita ni maknanya arah kiblat di belakang kita, kita menghadap kepada orang ramai dan kita bagi salam, khatib bagi salam. Setelah itu dia memberi salam kepada mereka dan duduk setelah selesai memberi salam. Duduk setelah selesai memberi salam. Baik. Setelah khatib duduk, disunatkan melakukan azan dalam keadaan khatib sedang duduk. Itu yang biasa kita praktikkan macam itulah, kan? Kalaulah tak buat begitu, kan? Dia bagi salam, kemudian dia terus saja baca khutbah, kemudian tidak ada azan yang kedua, boleh tak? Sah tak? Sah, kan? Hukum azan apa dia? Hukum azan sunat. Wajib ke azan? Tak wajib azan, kan? Tapi tak cantik lah, kan? Tak sempurna lah. Kita dah lah hari Jumaat merebut fadilat yang berbagai-bagai. Kita ambil semua fadilat-fadilat yang ada itu. Ya? Baik. Setelah khatib duduk, disunatkan melakukan azan dalam keadaan khatib sedang duduk. Maka duduk dulu, kemudian barulah Bilal azan. Dan setelah selesai azan, khatib pun bangun untuk menyampaikan khutbah. Itulah yang kita praktikkan, yang biasa dipraktikkan. Kemudian seterusnya, yang keempat, disunatkan menyampaikan khutbah dengan terang, mudah dipahami dan dengan ringkas, kerana memanjangkan khutbah akan menimbulkan kebosanan. Tu yang elok sekarang ni, baca khutbah tu jaiz, ataupun Jabatan Agama Negeri buat khutbah saja. Kalau serah kepada pengkhutbah tu, kalau dia tu kaki bersyarah, jenuh dia pidato, pang. Dia seronok pidato seorang, orang lain dah resah dah, kan? Sebab apa? Sebab khutbah itu disunatkan diringkas, jangan terlalu panjang. Jadi, yalah, kadang-kadang ada orang yang kata, sekarang ni bukan khutbah, baca khutbah. Tak apalah baca khutbah pun. Bila dia baca khutbah tu standard dah, tidak terlalu panjang dah, tidak terlalu panjang. Boleh nak berkhutbah, tapi khutbah dia kena raikan mana makmum tu. Macam juga kita jadi imam sembahyang pun, kan, jangan terlalu panjangkan. Baik. Maka disunatkan menyebut khutbah dengan terang, mudah difahami dan dengan ringkas. Kerana memanjangkan khutbah akan menimbulkan kebosanan. Dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Muslim, Rasulullah SAW bersabda, kalau nak dibandingkan di antara khutbah dengan sembahyang Jumaat itu, maka elok dipanjangkan solat berbanding dengan khutbah. Solat itu sendiri pun, kalau kita mengimamkan orang, kita dituntut supaya ringkas. Tapi jangan kita faham ringkas ni ringkas sangat. Inna a'tayna lah kalau kita faham ringkas tu, kan. Nabi ajar kepada Muaz bin Jabal, kalau kamu mengimamkan manusia, hendaklah kamu ringkaskan solat. Maka Nabi tunjuk contoh ayat-ayat yang ringkas tu. Nabi sebut apa dia? Sabbihisma rabbikal a'la. Tu contoh ayat yang ringkas yang Nabi sebut. Yang kita faham qul huwallah lah ringkas, kan. Jadi contoh ringkas tidak terlalu panjang tu Nabi sebut, bacalah ayat seperti sabbihisma rabbikal a'la, kan. Itu kalau lah imam baca ayat yang sepanjang sabbihisma rabbikal a'la, walaupun ayat-ayat lain, kita jangan katakan imam tu panjang sangat. Masih lagi dalam batasan yang ringkas. Tapi kalau lebih daripada itu, sampai satu surah Al-Baqarah ataupun 3-4 muka surah, kan, itu dah panjang. Dia akan menyebabkan resah makmum, kerana makmum itu ada pelbagai latar belakang dan pelbagai hajat dan keperluan. Baik. Tapi kalau nak dibandingkan di antara khutbah dengan solat, eloknya panjangkan solat dan khutbah ringkas. Kan. Nabi SAW sebutkan dalam hadis riwayat Muslim, atilus salata waqsurul khutbah. Panjangkanlah solat dan pendekkan khutbah. Jadi kalau orang yang karang khutbah tu, eloknya bagi poin-poin je. Kan. Tak payah kita nak pidato panjang-panjang. Poin asalkan dipahami sudah apa mesej yang disampaikan, kan. Insya-Allah makmum dah boleh faham. Tapi kadar khutbah yang dikarang sekarang ni insya-Allah dalam batasan yang tidak panjanglah. Kalau kita biar kepada pengkhutbah itu tanpa teks, tidak silap mula resahlah makmum, kan. Kadang-kadang
orang yang berkhutbah tanpa teks, dia terlupa galakkan ini. Dia terlupa galakkan ini. Dia kira nak berpidato ya. Dia terlupa bahawasanya khutbah itu disunatkan diringkaskan. Ya. Baik. Adalah dalam hadis riwayat Muslim daripada Jabir bin Samurah yang menyebutkan adalah solat Rasulullah SAW sederhana dan khutbahnya juga sederhana. Baik, seterusnya khatib adalah jangan menoleh ke kanan dan ke kiri. Ini pun kadang-kadang setengah orang dia berkhutbah, bila dia tak pakai teks, dia buat macam pidato berapi-api, angkat tangan sana sini kan. Dalam berkhutbah dia bukan macam kita berpidato kan. Disunatkan jangan duk toleh kanan kiri apa semua kan. Ini tuding tangan sana sini. Itu bukan cara berkhutbah, itu cara berpidato kan. Itu khutbah, sebab itu kita pegang tongkat, sebelah kiri disunatkan pegang sesuatu, tongkat ke pedang dan sebagainya lah. Biasanya tongkat lah kita pegang. Dan disunatkan kita jangan menoleh ke kanan dan ke kiri ketika khutbah, malah dia hendaklah terus menghadap ke hadapan para jemaah sehingga selesai khutbah. Para jemaah pula disunatkan menghadap ke arah khatib untuk mendengar khutbahnya. Seterusnya khatib disunatkan berpegang pada sesuatu, seperti pedang, tongkat ataupun seumpamanya. Biasanya kita tongkat lah, maknanya bertelekan atas sesuatu. Ya. Abu Daud meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW berdiri ketika menyampaikan khutbah Jumaat dengan bertelekan di atas tongkat atau busur panah. Nabi SAW kadang pegang tongkat, kadang busur panah. Al-Qadhi Husain dan Al-Baghawi menyebutkan khatib sunat memegang tongkat dan seumpamanya itu dengan tangan kirinya. Berpegang tu dengan tangan kiri, disunat dengan tangan kiri. Baik. Jadi kadang-kadang setengah khatib dia tak perasan, dia pegang, dia ingat tangan kanan lebih elok, tapi dari sudut khutbah itu disunatkan kita pegang dengan tangan kiri. Semasa duduk di antara dua khutbah, khatib disunatkan duduk sekadar dapat membaca surah Al-Ikhlas, bahkan disunatkan dia membaca surah Al-Ikhlas. Makmum berdoa lah, tapi khatib dia semasa duduk antara dua khutbah tu dia disunatkan membaca surah Al-Ikhlas. Disunatkan duduk. Kalau dia tak baca apa pun, disunatkan sekadar lama masa membaca surah Al-Ikhlas. Bahkan dia sendiri disunatkan membaca surah Al-Ikhlas bagi khatib itu. Seterusnya, apabila khatib selesai berkhutbah, muazzin hendaklah melakukan iqamat dan imam hendaklah segera menuju ke mihrab sebaik sahaja iqamat selesai. Kesemua ini adalah sunat dilakukan dengan tujuan untuk memastikan adanya muwalat antara khutbah dan solat Jumaat dan supaya orang yang datang tidak perlu menunggu lama. Dan disunatkan juga bila kita habis saja khutbah, muazzin qamat. Tapi kalaulah dengan sebab saf tak sempurna lagi, banyak kekosongan, kita nak ambil ruang itu untuk memastikan saf dipenuhkan, masih boleh lagi lah. Tetapi jangan terlalu lama kerana akan putus mualat. Jadi kadar jangan terlalu lama itu ialah jangan sampai tengah-tengah tu boleh sembahyang 2 rakaat yang ringkas. Kalau tengah-tengah tu kita belum lagi mula duk suruh orang masuk penuh sampai lama tunggu, sampai kalau nak sembahyang 2 rakaat pun boleh, maka itu terputus mualat. Maka kena mula khutbah balik. Tapi kalau tidaklah selama itu, maka tidaklah putus mualat. Tapi eloknya setelah mana turun saja khatib daripada mimbar itu, maka jangan ambil masa yang lama, terus Bilal iqamat dan terus didirikan sembahyang supaya tidak berlakunya putus mualat di antara khutbah dan solat Jumaat. Seterusnya, semasa solat, imam disunatkan membaca surah Al-Jumu'ah pada rakaat yang pertama dan surah Al-Munafiqun pada rakaat yang kedua. Kalau bolehlah baca surah Al-Jumu'ah pada rakaat yang pertama dan surah Al-Munafiqun pada rakaat yang kedua. Dan disunatkan bacaan pada solat Jumaat oleh imam itu dibaca dengan nyaring. Jadi kalau imam baca sembahyang Jumaat, tiba-tiba dia baca pelan, sah tak? Sah lah. Tetapi disunatkan dibaca dengan secara nyaring kan. Tapi kalau dia baca pelan tu, kita ragui, dia ni reti ke tak reti baca tak? Kita dah belajar dalam bab solat jemaah. Kalaulah kita sembahyang jemaah, kemudian sepatutnya solat itu dibaca dengan nyaring, tiba-tiba imam tu baca dalam keadaan perlahan dan kita tak kenal pun imam tu, tak tahu pun imam tu, maka tak sah kita mengikutinya. Tapi kalau sembahyang Jumaat, confirm lah imam tu dikenali. Mungkin dia baca hari itu, dia terlupa nak baca nyaring, dia baca perlahan. Kita boleh ikutlah, tapi maknanya dia meninggalkan yang disunatkan. Baik.
Jadi sampai sekat itu je dulu. Panjang kita baca malam ni. Sekali lagi insya-Allah pertemuan minggu depan kita khatamlah insya-Allah. Masuk kepada tajuk seterusnya ialah amalan sunat hari Jumaat. Kita tangguh dahulu. Sekali lagi insya-Allah kita akan khatamkan pada minggu depan insya-Allah. Jadi kita tutup dengan tasbih kafarah. Mohon ampun dan maaf sebarang kekhilafan. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.